Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara penonton yang sedang menyaksikan rancangan Dapur Ikhwan? Saudara penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Tuhan yang Maha Baik. Tuhan yang telah memberikan nikmat iman dan Islam, serta Tuhan yang telah memberikan nikmat makan dan minum kepada kita. Jadi di dalam rancangan daripada Dapur Ikhwan ini kita akan berkongsi satu resepi. Mudah-mudahan resepi yang kita nak buat pada hari ini akan dapat mengikatkan hati kita dengan kebesaran ciptaan Tuhan. Juga tidak lupa salam rindu kepada Rasulullah, kepada Saidi dan Abuya. Mereka bertiga ini adalah orang yang sangat berjasa di dalam kehidupan kita. Orang yang telah mengenalkan kita kepada Tuhan. Orang yang telah membuatkan hati kita untuk rindu, untuk cinta, untuk takut kepada Tuhan. Saudara penonton sekalian, hati yang bersih ditempa daripada makanan yang bersih, suci dan halal. Ini memberi maksud kita sebagai umat Islam hendaklah menjadi orang yang peka terhadap apa yang hendak kita makan. Kena pastikan kesucian, kebersihan sebelum kita makan. Juga pada hari ini daripada Dapur Ikhwan, saya nak berkongsi satu resepi yang istimewa, iaitu kita ingin membuat daging burger Ikhwan. Di atas meja di hadapan saya ini terdapatnya bahan-bahan untuk kita membuat daging burger Ikhwan. Okey. Jadi bahan-bahannya adalah pertama sekali adalah 1 kilo, ya. 1 kilo daging daging lembu yang telah kita kisar, yang telah kita blender betul-betul halus, tak nak ada biji-biji. Dan bahan yang kedua adalah garam, gula, serbuk kari daging, daun ketumbar yang telah kita potong racik, kita potong halus, dan sebiji telur. Kena pastikan telur yang hendak kita gunakan dalam bahan-bahan yang hendak kita sajikan kepada keluarga kita ataupun pelanggan kita, hendaklah kita pastikan telur itu telah dibasuh. Kerana kalau kita makan makanan yang bernajis, yang kotor, akan menyebabkan hati kita jadi kotor lah. Akan ada tumpuk-tumpuk hitam. Bila makanan yang kita makan tu tak bersih, hati kita akan jadi gelap. Bila hati gelap, kita susah untuk menerima kebenaran. Kalau orang nasihat kita susah nak mendengar. Jadi itu pentingnya kita menjaga setiap apa yang nak kita makan. Okay, jadi saudara sekalian, saya nak tunjukkan cara-cara kaedah untuk kita membuat daging burger Ikhwan pada hari ini. Okey, pertama sekali, saudara boleh melihat yang pertama sekali kita masukkan daging burger yang beratnya 1 kilo ke dalam mangkuk yang telah kita sediakan. Okay. Kemudian kita campur, bahan pertama sekali kita campur dengan garam. Garam ni dia punya sukatan dia 1 sudu garam, 1 sudu garam untuk dicampur di dalam daging tadi. Dan seterusnya adalah gula. Gula ni dia punya sukatan dia 1 sudu gula saja. Kemudian yang seterusnya adalah serbuk kari. Serbuk kari ni dia punya, ni serbuk kari daging, tuan-tuan semua. Serbuk kari daging ni dia punya sukatan dia 2 sudu besar serbuk kari daging. Ini saya menggunakan serbuk kari daging Adabi, Dan yang seterusnya adalah daun ketumbar yang hendak kita campur di dalam daging burger yang hendak kita buat ni, iaitu dia punya sukatan dia 5 sudu daun ketumbar yang telah kita potong racik. 1 2 3 4 5. Okey. Kemudian yang terakhirnya adalah sebiji telur. Telur yang telah kita basuh.
kita nak kena pastikan kesuciannya. Mudah-mudahan orang yang makan daging burger ni akan mendapat Tuhan, hatinya bersih dan memudahkan dia untuk menunaikan ibadah. Okey, kemudian setelah bahan-bahan ni kita letak, kita gaulkan dia. Pastikan gaul hingga dia sebati Sebab kalau kita tengok kebanyakan daging burger di Malaysia khususnya nak cari yang halal, yang bersuci setakat ni hanya produk daging burger Ramli saja. Jadi atas inisiatif kita bersama, kita buat daging burger Ikhwan sendiri. Jadi orang lebih yakin dengan hasil daripada tangan kita sendiri, kerana kita sangat menitik beratkan kebersihan, kesucian, agar orang yang makan tu hatinya akan membuatkan dekat kepada Tuhan sungguh-sungguh untuk menunaikan ibadah. Begitulah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, setelah kita sebatikan daging lembu ni dengan bahan-bahan yang kita tunjuk tadi, kita peram selama 1 jam. Sementara menunggu dia sebati, kemudian barulah kita boleh membuat bentuk-bentuknya untuk kita masak. Ya saudara penonton yang sedang menonton rancangan Dapur Ikhwan, jadi sekarang alhamdulillah daging burger yang telah kita berapkan tadi sudah makan masa selama 1 jam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dia sebati. Dan sekarang adalah proses untuk kita nak membentukkan daging burger ni Jadi sebelum tu suka saya nak kongsikan dengan para penonton semua, bila kita nak bentukkan, terpulanglah kepada saudara semua yang sedang menonton sama ada nak bentukkan dengan saiz apa, besar ke kecil ke, terpulanglah pada ikut kesukaan masing-masing. Tapi perlu saya ingatkan, iaitu bekas yang hendak kita bentukkan, bekas ni bekas yang hendak kita letakkan daging dalam dia. Pastikan sebelum saudara-saudara ataupun saudara penonton letakkan daging ke dalam ni, pastikan disapu dengan margarin dulu. Agar apabila kita sapu dengan margarin, nanti bila kita dah isi bahagian daging-daging burger ke dalam ni, jadi mudah untuk kita keluarkan. Kalau kita buat daging burger ni, kita tak letak margarin dalam ni, kita main letak macam tu je, nanti bila kita letak, bila kita nak masak, nanti bila kita nak keluarkan, dia melekat-melekat. Bentuk kita punya burger tu tak berapa nak elok. Dan kepada saudara dan saudari yang sedang menonton rancangan Dapur Ikhwan yang berada di luar sana, bolehlah mencuba resepi baru ni. Kita promosikan kepada masyarakat burger keluaran kita sendiri. Dan untuk pengetahuan semua, rancangan Dapur Ikhwan ini kita adakan di Cafe Nur Muhammad Manchester. Dan ribuan terima kasih kepada Abuya, kepada Saidi dan Rasulullah, 3 tokoh utama manusia yang sedang gaib, yang sangat membantu dan mengajarkan ilmu untuk membuat daging burger Ikhwan ni. Dan selamat menonton, semoga kita berjumpa lagi di rancangan yang akan datang, di siri akan datang dengan resepi yang lebih hebat. Dan insya-Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.